Bab bilakah orang yang berihram itu berhenti bertalbiyah, memotong talbiyahnya ataupun berhenti daripada bertalbiyah. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Fadl bin Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah sehingga beliau melontar jamrah al-Aqabah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, daripada ayahnya, yakni Abdullah bin Umar, katanya kami berangkat pada waktu pagi dari Mina ke Arafat. Ada di antara kami yang bertalbiyah dan ada pula yang bertakbir. Babun mata yaqta'u al-mu'tamir at-talbiyah. Bab bilakah orang yang melakukan umrah itu berhenti bertalbiyah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya orang yang melakukan umrah bertalbiyah sehingga dia beristilam Hajar al-Aswad. Qala Abu Dawud, Abdul Malik bin Abi Sulaiman meriwayatkannya, dan Hammam meriwayatkan daripada Atha daripada Ibn Abbas secara mauquf. Babul muhrim yu'addib ghulamahu. Ini bab orang yang berihram yu'addib ghulamahu, boleh mendisiplinkan hambanya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, daripada ayahnya, daripada Asma binti Abi Bakar, katanya kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan haji, sehingga apabila kami berada di Arj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti, kami juga berhenti. Aisyah duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya duduk di samping ayah saya. Wa kan zimalatu Abi Bakar, barang-barang Abu Bakar dan barang-barang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas unta yang sama, bersama dengan seorang hamba kepunyaan Abu Bakar. Abu Bakar menunggu dengan memerhatikannya. Tiba-tiba ia muncul, hamba dia, dalam keadaan tidak ada untanya bersamanya, tak ada. Abu Bakar bertanya, aina ba'iruka, mana unta kamu? Qala adlaltuhu al-barihah, saya telah kehilangannya kemarin. Qala, kata perawi, faqala Abu Bakar Abu Bakar pun berkata, seekor unta sahaja pun kamu telah hilangkan. Qala, perawi berkata, fatafiqa yadribuhu, dia pun mula memukul hambanya itu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum saja. Wa yaqul, sambil beliau berkata, sambil baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, tengok kepada muhrim ini apa yang dilakukannya. Ibnu Abi Rizmah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambahkan daripada kata-katanya, yakni tidak berkata lebih daripada unzuru ila hadzal muhrim, tengok kepada muhrim ini, orang yang berihram ini, apa dia lakukan, sambil baginda tersenyum. Babur rajul yuhrimu fi thiyabihi. Ini bab orang yang berihram dengan menggunakan pakaiannya. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Safwan bin Ya'la bin Umayyah, daripada ayahnya, yakni Ya'la, bahawa ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di Ja'ranah. Pada orang itu ada kesan khalu, wangian, sejenis wangian.
Au qala, atau perawi berkata ada kesan kuning, wangian. Wa alaihi jubbah, dan dia memakai jubah orang itu. Katanya, wahai Rasulullah, apa kamu nak suruh saya lakukan dalam umrah saya ini? Maka Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berhenti penurunan wahyu itu, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, aina as-sa'il, di mana orang yang bertanya tentang umrah tadi? Bila orang itu mari, dia kata, ighsil anka athar al-khaluq, basuh daripada tubuhmu itu kesan khaluq, wangian tadi. Au qala, ataupun baginda berkata, ini syak perawi, kesan kuning, warna kuning, kerana wangian tadi. Wakhla' al-jubbah anka, dan pecah jubah itu daripada tubuhmu. Wasna' fi umratik ma sana'ta fi hajjatik, lakukan dalam umrahmu apa yang kamu lakukan dalam hajimu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Safwan bin Ya'la lagi daripada ayahnya kisah tadi. Katanya, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, ikhla' jubbatak, pecah atau tanggalkan jubahmu itu. Orang itu pun memecahnya dari kepalanya, ini dari atas lah, ke atas pecah. Wasaqal hadis, dan perawi mengemukakan hadis itu seterusnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Atha bin Abi Rabah daripada Ibni Ya'la, yang Safwan tadi, Ibni Ya'la bin Munyah daripada ayahnya. Hadis tadi di dalamnya dia ada berkata, maka Rasulullah SAW menyuruhnya memecah baju itu segera, wa yaghtasila, dan mandi 2 kali ataupun 3 kali. Sebenarnya dia guna perkataan yaghtasil itu sebab asal makna dia mandi, tetapi di sini dengan makna basuh, basuh 2 kali ataupun 3 kali. Wasaqal hadis, dan perawi menyebutkan hadis seterusnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Safwan bin Ya'la bin Umayyah daripada ayahnya bahawa ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Nabi SAW di Ji'rana. Dia sudah pun berihram untuk mengerjakan umrah. Dia pakai baju, dia pakai jubah. Wa huwa musaffirun lihyatahu wa ra'sah. Dia juga telah menguningkan janggut dan kepalanya. Wasaqal hadis, dan perawi mengemukakan hadis seterusnya seperti tadilah. Kita tengok semula. Ini ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, itulah diucapkan semasa mula-mula nak buat kerja haji ataupun umrah. Di sini maksudnya dia buat suku ni untuk haji. Sampai ke bila, sampai ke mana nak terus bertalbiyah dan berihlal itu, sampai ke mana, itu tajuknya. Dia nak cerita hak dia lah, hak terakhir dia. Sampai situ berhenti lah talbiyah. Bilakah orang yang mengerjakan haji berhenti mengucapkan talbiyah ataupun bertalbiyah? Berdasarkan riwayat Fadl bin Abbas ini daripada Ibni Abbas, daripada Fadl bin Abbas, ini adik-beradik dia lah, ambil daripada abang dia. Ibnu Abbas ambil daripada Fadl, abang dia. Fadl bin Abbas, bahawa Rasulullah SAW labba, bertalbiyah, sehingga baginda melontar jamratul aqabah. Ini bila melontar itu, habis melontar ke ataupun sebelum melontar itu, atau ada 2 pendapat. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan sebelum melontar lagi. Bila nak melontar tu, sebelum tu berhenti.
Itu ada dua pendapat di situ. Bila dia nak melontar, dia pun qata'a, berhenti. Lepas tu dia petik, kalau dalam syarah ni Badlul Majhud ni, dia petik daripada Syaukani. Dia sebut Syaukani berkata, qauluhu hatta rama jamratal aqabah fihi dalilun ala anna at-talbiyah tastamir ila ramy jamratil aqabah wa ilayhi dhahaba al-jumhur. Hadis ini menunjukkan bahawa talbiyah itu berterusan hingga kepada melontar jamrah al-aqabah. Inilah pendapat jumhur. Sekatwir wa qala ta'ifatun, satu golongan ulama yang lain berpendapat muhrim berhenti bertalbiyah idza dakhala al-haram, bila dia nak masuk tanah haram. Situ. Ini adalah mazhab Ibnu Umar. Tetapi apabila dia nak keluar daripada Mekah ke Arafah, dia ulas semula talbiyah. Semula bertalbiyah pula lah. Ini pendapat yang kedua. Wa qala ta'ifatun, pendapat yang ketiga pula, yaqta'uha idza raha ila al-mawqif, berarti apabila dia berangkat ke mawqif, maksudnya tempat wukuf, yakni ke Arafah tu. Bila nak berangkat ke sana, berhenti. Rawahu Ibnu al-Munzir wa Sa'id bin Mansur bi asanid sahihah an Aisyah wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Ali. Ini adalah pendapat Malik, tetapi dia kaitkan, dia sebutkan bila pada hari Arafah tu, apabila gelincir matahari pada hari Arafah, mengikut Imam Maliknya, baru berhenti. Baru berhenti di situ. Ini juga pendapat Al-Auza'i, Al-Laits, dan dinukilkan daripada Hasan Basri, lagu tu juga seperti itu juga apabila sampai situ. Tetapi Hasan Basri berkata idza shallal ghada yaum Arafah, yakni bila sembahyang subuh, sembahyang subuh pada hari Arafah. Berarti lepas tu orang hak kata talbiyah ni berhenti bila nak melontar itu. Bila nak melontar ke selepas melontar. Tu ada dua pendapat tadi. Ada yang mengatakan bila nak melontar, sebelum lah. Tapi ada yang mengatakan siapa habis melontar. Tu ada khilaf pula antara mereka kata talbiyah sampai kau melontar tu. Ini dia sebut wa ikhtalafa al-awwalun hal yaqta'u at-talbiyah ma'a ramy awwal hasatin aw 'inda tamam ar-ramy. Siapa habis melontar tu kau mula-mula masa nak melontar. Fa dhahaba jumhuruhum ila al-awwal. Jumhur ulama mengatakan hak yang pertama, sebelum melontar lagi lah. Itu yang pertama. Hak yang kedua, siapa habis melontar, itu pendapat Ahmad wa ba'd ashabi Syafi'i, dan pendapat sesetengah tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Hak ni dia pegang dengan hak mana? Dia pegang dengan hak ni, antara dalil mereka ni. Wa yadullu lahum ma rawa Ibnu Khuzaimah min tariq Ja'far ibn Muhammad an Abi an Ali ibn al-Husain an Ibn Abbas an al-Fadl. Riwayat Fadl juga. Riwayat Fadl sepasal inilah. Dia kata, Fadl kata, afattum ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Arafat. Saya berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Arafat. Falam yazal yulabbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bertalbiyah hatta rama jamratal aqabah, sehingga beliau selesai. Kita kena terjemah gitu. Sehingga beliau selesai melontar jamrah aqabah. Wa yukabbiru ma'a kulli hasatin. Beliau bertakbir setiap kali melontar, Allahu akbar, takbir. Thumma qata'a at-talbiyah ma'a akhir hasatin. Lepas pada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti bertalbiyah bersama dengan lontaran yang terakhir, melontar. Qala Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah berkata hadis ini sahih mufassir lima ubhima fi riwayat al-ukhra. Hadis ini menjelaskan hak mana-mana yang mubham dalam hadis-hadis hak lain itu
dia kata idza hatta rama jamratal aqabah misalnya ada tadi. Itu mubham, samar, sehingga beliau melontar tu nak melontar kok selesai melontar, boleh kedua tu sebab guna fi'il madhi. Jadi kata dia hadis ni, hadis fadal ni yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah ni menjelaskan apa yang samar itu. Maksudnya sampai habis. Itulah yang dipegang oleh Imam Ahmad. Wa innal murad hatta rama jamratal aqabah ay atamma ramyaha. Siapa dia selesai, habislah melontar. Intaha, habislah. Ibnu Khuzaimah kata. Tapi kata Syekh Khalil Ahmad, qultu, kata dia, wa hadha alladhi qalahu al-Fadl min annahu qata'a at-talbiyah ma'a akhir hasatin ra'yun minhu. Ini kata dia, ini pendapat Fadl saja. Fa innahu fahima minhu anna qata'a at-talbiyah kana ma'a akhir hasatin. Dia faham selepas selesai melontar tu. Ini adalah apa yang difaham oleh Fadl itu. Sebab apa? Sebabnya tidak sabit daripada mana-mana sahabat Nabi SAW mengatakan Nabi SAW bertalbiyah ketika sedang melontar tu. Tak ada sabit daripada orang lain. Kalau ada pun ini daripada Fadl ni. Tapi riwayat Fadl kebanyakannya tidak lagu tu. Dia kata sepuh ni lah riwayat Abu Daud ni, hatta rama jamratal aqabah, dalam bentuk samar begitu. Kalau hak tidak samar tu, hak mufassir itu, sebenarnya kata ulama itu kata-kata dia, pendapat dia. Yang ni hadis ini mudraj. Dia lah kata. Dia royak. Dan dia bertakbir gini-gini dan berhenti bertalbiyah ma'a akhir hasatin. Dia kata. Jadi orang lain kata dia, ini pahaman dia lah sendiri. Sebab apa orang lain tak ada riwayat lagu tu. Falau kana thabata annahu sallallahu alaihi wasallam labba fi athna'ir rami lakana fahmu Fadl hadha hujjah. Kalaulah benar Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ada bertalbiyah tengah-tengah melontar itu, maka apa yang difaham oleh Fadl ini adalah menjadi hujah. Dan memanglah Imam Ahmad dan orang sependapat dengan dia tu kata memang dia royak ni, dia tahulah tu. Lepas tu orang lain ramai-ramai tak dengar, apa yang tak ada royak. Orang lain muskil lah. Orang lain, ulama-ulama lain kata ini tak. Itu pahaman dia sendiri, dia simpulkan. Bukan kalau dia dengar, orang lain pun dengar jugalah. Sebab apa yang orang lain tak ada riwayat. Dengan sebab tu jumhur ulama tak pegang dengan hadis Fadl ini. Mereka kata sehingga melontar jamrah aqabah tu, sehingga nak melontar, ketika tengah melontar tu tak ada talbiyah, dah berhenti dah. Walau bagaimanapun ini khilaf lah, khilaf di antara ulama. Ada yang kata sebelum melontar, ada yang kata sampai habis selesai melontar ucap talbiyah. Lepas tu hadis yang keduanya ialah juga Imam Ahmad, Imam Abu Daud ambil daripada Imam Ahmad. Semua hadis ni, hadis yang pertama yang kita baca saat ni, dia ambil daripada Imam Ahmad juga. Yang kedua ni pun daripada Imam Ahmad juga. Cuma ni riwayat daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Dia letak nama anak dia serupa dengan dia, Abdullah bin Abdullah. Ubaidullah seorang anak dia. Ada juga. Ini serupa dengan nama dia. Dia meriwayatkan daripada ayah dia, yakni Abdullah bin Umar lah. Kami berangkat daripada dari Mina bersama Rasulullah ke Arafah. Yang pada waktu ghadawna, pada waktu ghadat pagi, ada antara kami yang mengucapkan talbiyah, ada yang mengucapkan ada yang mengucapkan takbir al-mukabbir tu. Apa dia? Kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga Nabi SAW tak larang. Boleh berlaku.
Cuma seperti baru ni lah, kita sudah baca dah baru ni, sekurang-kurangnya dia kena kata sekali talbiyah sebagai tanda dia buat gapo, ibadat gapo, haji ke atau haji, kalau haji gapo tu. Lepas tu nak takbir pun tak apa, nak talbiyah pun tak apa. Cuma talbiyah hak kemudian tu tak ada dah sebut nak buat gapo-gapo tu. Kalau sebut pun tak apa juga. Di sini menunjukkan bahawa Nabi SAW tak berhenti bertalbiyah hingga ke Arafah. Dan hadis ini menolak pendapat orang yang mengatakan talbiyah itu berhenti pada fajar, pada waktu pagi hari Arafah. Ada. Bahkan sampai tengah hari itu. Itulah yang ada khilaf seperti yang kita baca tadi. Nukilan daripada Syaukani itu ada yang kata gini, ada yang kata gini. Berdasarkan hadis Ibnu Umar ni, dia tidak berhenti pagi tu, tak sampai tu lagi. Dan itulah yang dipakai oleh Imam Malik. Bab mata yaqta'u al-mu'tamir at-talbiyah. Saat ni haji, orang yang buat umrah pula, bila nak berhenti bertalbiyah tu. Diriwayat daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, orang yang melakukan umrah bertalbiyah sehingga dia beristilam, menyentuh ataupun mengisyaratkan tanda kasih, istilam hajar itu. Qala Abu Dawud, rawahu Abdul Malik bin Abi Sulaiman wa Hammam an Atha an Ibn Abbas mawqufan. Kalau orang yang melakukan umrah, bila dia sampai dekat Kaabah tu, dia istilam, nak tawaf, berhentilah talbiyah sekat tu lah. Istilam. Ataupun kalau dia kucuk pun, kucuklah sampai sekat tu lah, berhenti. Lepas pada tu dak dah tawaf. Kemudian Abu Dawud buat mari ni, ini orang panggil qala Abu Dawud. Qala Abu Dawud, dia komen Abu Dawud. Kalau kita belajar di Pakistan ke apa, memang dia mesti benar benda-benda gini. Dia ada buat suku pula kitab. Berapa banyak qala Abu Dawud saja. Sebab situ banyak komen Abu Dawud. Anda boleh belajar dari segi dari segi usul hadis, dari segi kaedah rijal, perkenalkan perawi-perawi dia, ataupun dia nak royak apa-apa lah, dia tak puas hati kau dengar hadis tu. Adalah macam di sini. Kalau kita sekali tengok tak ada nampak gapo, kalau kita tidak turut molek cara ngaji. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Abi Sulaiman dan Hammam daripada Atha daripada Ibnu Abbas mauqufan. Gitu je dia. Secara mauquf, apa dia nak ayat? Itu penting. Sebab itulah ulama tulis suku pula. Tapi dalam kitab ni tak boleh lawan. Kalau Aunul Ma'bud ke lain-lain ke, syarah Abu Dawud tak boleh lawan. Hak ni dari segi dia jaga. Kalau qala Abu Dawud tu dia ayat, dia perjelas apa dia maksud dia. Dalam Aunul Ma'bud ke apa tak ada. Dalam kitab-kitab syarah Abu Dawud yang lain banyak tak ada. Tapi hak ni, kitab ni memang istimewa situ. Sebab syekh dia ni dia jaga apa maksud dia. Maksudnya ada dua kali. Yang pertama, kalau kita tengok riwayat hak atas ni, kita baca sini. Musaddad ambil daripada Husain ambil daripada Ibnu Abi Layla, dia ambil daripada Atha, dia ambil daripada Ibnu Abbas. Yang pertamanya, dia nak isyarat kepada khilaf ulama ataupun pendapat ulama tentang Ibnu Abi Layla, Muhammad Ibnu Abi Layla. Seorang lagi adik-adik dia, Abdurrahman bin Abi Layla. Ini Muhammad bin Abi Layla. Dia nak cerita, dia nak isyarat kepada Ibnu Abi Layla ini, walaupun dari segi fiqh
seorang mujtahid, tapi dari segi hadis dia lemah. Itu maksud qala Abu Dawud di sini. Dia ni lemah, riwayat dia dipertikaikan oleh ramai ulama-ulama hadis. Dengan sebab itu Imam Abu Dawud berasa perlu hadis ni dia saja, yang ni madar, orang panggil madar hadis ini, paksi kepada hadis ini adakah dia, riwayat dalam meriwayatkan hadis ini dia pergi ke mana-mana sana, dia saja ke? Kalau dia saja madarnya, tak boleh, lemah, tak boleh pakai. Sebab apa dia dhaif? Kalau nak madar, nak jadi paksi ni, kalau orang kuat tak apa, boleh lah kira ni dhaif. Dengan sebab itu dia nak ayat, bukan dia seorang saja, bukan dia orang kata bertafarrud, bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini daripada Atha. Ada pun Atha gapo tu tak apalah, memang orang kemah lah. Dengan sebab itu dia kata rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Abi Sulaiman dan Hammam daripada Atha. Yang ni selain daripada Ibnu Abi Layla tu ada dua orang lagi yang meriwayatkan daripada Atha. Bermakna kuatlah, bukan dia seorang saja meriwayatkan hadis ini. Tapi sekarang lagi dia nak ayat hak dua orang ni riwayat tidak serupa dengan hak dia. Betul lah dari segi sokong hak dia tu, menguatkan hak dia. Tapi hak dua orang ni meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, berhenti setakat Ibnu Abbas saja. Apa makna berhenti setakat Ibnu Abbas saja? Yang ini kata-kata ni orang yang berumrah, bertalbiyah sehingga dia beristilam hajar, ini sebagai kata-kata Ibnu Abbas, bukan kata-kata Nabi. Berbeza dengan riwayat Ibnu Abi Layla tadi, dia kata Nabi kata. Beza tu. Dua kali. Jadi dia nak ayat dua kali. Itu maksud qala Abu Dawud di sini. Ibnu Abi Layla kata an Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Yang ni Nabi yang kata. Yang ni mengikut dianya hadis ini hadis marfu', bukan mauquf. Imam Abu Dawud bagi dua orang lagi yang meriwayatkan hadis ini serupa dengan Ibnu Abi Layla tu juga daripada Atha. Dari segitu jadi kuatlah Ibnu Abi Layla tu. Bukan ada orang lain yang sokong dia. Tetapi hak sokong ni bukan sokong semua. Dari semua sudut sokong tak. Sebabnya hak dia dua orang ni meriwayatkan daripada Ibnu Abbas sebagai kata-kata Ibnu Abbas, bukan sebagai kata-kata Nabi. Tu beza. Lepas tu kita kata dah sebagai kata-kata Ibnu Abbas, dia tak serupa lah Nabi dengan orang lain walaupun sahabat. Tak serupa. Hadis ini di dalam syarah Batul Majhul dikemukakan oleh Tirmizi dengan sanad ni lah daripada Ibnu Abbas. Qala, dia kata yarfa'ul hadis, dia merafakkan hadis ini. Kana yumsiku 'anil talbiyah fil umrah idza istalama al-hajar. ثم قال الترمذي والترمذي كذا قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. Kebanyakan ahli ilmu kata inilah kita pakainya, kata dia. Kebanyakan ahli ilmu pakai, mereka kata orang yang melakukan umrah tu tidak berhenti bertalbiyah sehingga dia beristilam hajar. Wa qala ba'dhum, setengah-setengah ulama kata apabila dia berhenti bertalbiyah tu apabila dia sampai ke rumah-rumah Mekah, kawasan Mekah, berhenti tu. Bukan nanti sampai nak istilam, sebelum tu lah. Wal amal ala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan ataupun apa yang perlu dipakai ialah mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni Imam Tirmizi mengatakan, mengemukakan hadis ini secara marfu' dan dengan sanad ni lah, sanad kita baca sanad ni pihak mari. Lepas tu dia kata hadithun sahih, hadis Ibn Abbas hadithun sahih. Sebab itulah ulama-ulama kata
kalau Tirmizi ni dia kata sahih, sahih dia tu sangat rendah. Kadang-kadang lah, bukan semua. Ada juga sahih dia tu serupa dengan orang lain dah tinggi lah. Sahih dia tu serupa dengan Bukhari lah, ada juga. Tapi ada kalanya hak dia kata sahih tu orang lain tak setuju. Apa lagi kalau dia kata hasan, lagilah. Hak dia kata sahih tu pun, misalnya sini, dah kalau orang ni pertikaikan Ibnu Abi Layla tu, macam mana nak jadi sahih? Dia tu perawi dhaif. Sebab tu dia, wa fi isnad hadzal hadis Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Layla, wa qad takallama fihi jama'atun min ahli al-ilm. Kumpulan ahli ilmu pertikaikan dia, pertikaikan riwayat dia. Faham Imam Tirmizi kata hak marfu', hak tu lah hak sahihnya. Padahal hak sahihnya iaitu hak riwayat yang lain, hak mauquf itu. Boleh jadilah maksudnya dia isyarat kepada riwayat hak mauquf itu, hak tu hak sahih, tapi itu mengelirukan. Dengan sebab itu ulama kata tak kena tu kalau begitu. Cuba tengok. Baihaqi mengemukakan hadis Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Ni Imam Abu Daud kata qala Abu Daud rawahu Abdul Malik. Ni duduk mana? Imam Abu Daud sebut gitu ya, dia tak mari hadis. Ni Baihaqi ada sebut hadis Abdul Malik bin Abi Sulaiman qala su'ila Atha. Dia kata Atha ditanya, bilakah orang yang melakukan umrah ni nak berhenti bertalbiyah? Faqala qala Ibnu Umar idza dakhala al-haram. Dia jawab, Ibnu Umar kata bila dia masuk tanah haram berhenti. Ini sebelum istilah lagi lah. Tu kejut hati. Itu Ibnu Umar kata, yang ini mauquf atas Ibnu Umar. Wa qala Ibnu Abbas hatta yamsah al-hajar. Ibnu Abbas kata sehingga dia sapu hajar, sapu sentuh, istilam hajar. Dua tak serupa. Qultu, saya kata, ya Aba Muhammad, ni kata Abdul Malik bin Abi Sulaiman, wahai Aba Muhammad, maksudnya Atha tu, hak mana satu daripada dua pendapat tu kamu lebih suka? Pendapat Ibnu Umar ke pendapat Ibnu Abbas? Qala qaul Ibnu Abbas. Dia kata kata-kata Ibnu Abbas itu, pendapat Ibnu Abbas tu lebih saya suka. Jadi ini Ibnu Abbas kata, tak ada kena dengan Nabi. Cumanya ya Ibnu Abbas kata gitu tu mana-mana dia kok. Ini masalah ibadat ni, kira-kiranya dia tahulah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak kata mauquf fi hukmil marfu', kau tidak. Tu macam-macam pendapat ulama lah. Tapi biasanya benda-benda lagu ni dia kata mauquf fi hukmil marfu'. Baik, kalau mauquf fi hukmil marfu', kedua-duanya ada, mana sah betul. Ibnu Umar bila nak masuk tanah haram, adakah Nabi SAW berkata kedua-duanya mana boleh? Lagu ni boleh, lagu ni boleh. Kalau kedua-duanya selesai lah. Tapi kalau sebagai penentu, susah nak menentukan. Tak apalah. Lepas tu dia kata, kemudian dia menyebutkan, yang ni Baihaqi sebutkan hadis Hammam melalui tariq riwayat Rabi' daripada Syafi'i, yang ni Imam Syafi'i lah, daripada Muslim bin Khalid wa Sa'id bin Salim, daripada Ibnu Jurayj, dan Hammam, riwayat Hammam daripada Atha, daripada Ibnu Abbas mauqufan, berarti setakat Ibnu Abbas juga. Thumma qala, kemudian dia kata, wa kadza rawahu Ibnu Jurayj wa Hammam an Atha an Ibnu Abbas mauqufan. Dia kata lagu tu. Thumma qala Syekh raf'uhu khata'. Ini mengatakan hadis ini ni marfu' salah kata. Sebab apa? Ibnu Abi Layla ni kathirul waham, memang banyak waham, keliru dia. Wa khassatan, terutamanya kalau dia meriwayatkan daripada Atha. Ni riwayat dia daripada Atha ni. Fayukhti'u kathiran, banyak benarlah salah dia. Dha'afahu ahlun naql ma'a kibari mahallihi fil fiqh. Jadi ahli-ahli hadis kata dia ni dhaif.
walaupun kedudukan dia tu hebat dari segi fiqh, tapi dari segi ni di sini dia kata marfu. Riwayat dia lah marfu. Riwayat lain-lain mauquf lah kok. Hak ada Imam Syafi'i gapo tu. Imam Syafi'i pun dia tidak ambil daripada Muslim bin Khalid saja, sebab Muslim bin Khalid itu pun dipertikaikan, sebab itu dia kapuh dengan Sa'id bin Salim daripada Ibnu Jurayj. Kok mana-mana pun hak mauquf itu hak sahih. Adapun hak marfu' ni tidak sahih. Sebab apa tidak sahih? Sebab Ibnu Abi Layla itulah. Macam mana Imam Tirmizi kata sahih? Itu pendapat dia, serah ke dia. Tetapi kebanyakan ulama tak terima. Sebagai kata-kata Ibnu Abbas, ya betul. Sebagai kata-kata Ibnu Abbas, betul. Berapa banyak hak lagu tu? Hak daripada Nabi SAW tak ada sahih. Banyak. Misalnya sembahyang tarawih 20 ke 8, tak ada solat pun sahih. Kalau berkait dengan Nabi SAW, daripada Nabi SAW sendiri, dia kata ataupun dia buat, sahabat sebut dengan terang, tak ada. Tetapi hak daripada sahabat-sahabat ada hak sahih, banyak. Serupa juga dari segi tahdid, masafatul qasr, jarak perjalanan boleh qasar, boleh jamak, khilaf juga. Tak ada satu pun hadis sahih Nabi tentukan sejauh sekian-sekian, tak ada. Daripada sahabat ada daripada sahabat. Jadi daripada sahabat ni masing-masing ni ambil ni terjadi khilaf. Daripada Nabi sendiri tak ada. Serupa banyaklah. Antaranya ni daripada Nabi sendiri tak ada yang sahih. Tetapi hak mauquf adalah yang sahih. Yang mauquf. Babul muhrim yu'addibu ghulamahu. Ini bab muhrim tapi ada sebelum kita pergi ni, di bawah ni ada Syekh Zakaria ta'liq, lakin qala at-Tirmidzi hasan sahih. Tadi dia kata, Syekh dia kata hadis Ibnu Abbas hadithun sahih. Boleh jadi nuskhah yang dia pakai. Hak Tirmidzi kata sahih saja hadis Ibnu Abbas ni. Akan berlaku tu muskil lah, bercanggah lah, seperti kita kata tadi lah. Jadi orang heran apa lah Tirmidzi kata sahih ni, sedangkan ini riwayat Ibnu Abi Layla, lepas tu riwayat daripada Atha pula. Kalau riwayat daripada hak lain boleh kira, ni riwayat daripada Atha banyak salah. Tapi kalau nuskhah Tirmidzi ada sebut hasan sahih, tak apa, selesai. Ada Syekh Zakaria sebut bawah ni qala Tirmidzi hasan sahih. Dia kalau kita tengok kitab Tirmidzi ni, dia tak serupa banyak, terutama sekarang ni. Kadang-kadang dalam kitab ni dia kata hasan sahih, dalam kitab ni sahih saja, dalam kitab ni hasan saja. Itu tak serupa. Itu jadi sukar. Kalau hasan sahih boleh terima, hak Tirmidzi kata. Tapi kalau dia kata sahih saja tak boleh. Kalau dia kata hasan sahih boleh kira. Jadi maksud dia ada kalanya Tirmidzi kalau dia kata hasan hak ni, riwayat hak ni, sahih hak lain, hak mauquf tu, dia boleh pergi gitu. Dalam istilah Tirmidzi dia boleh pergi. Ataupun hasan sahih, hak dia mari ni hasan, sahih tu hak lain, lain dia tidak mari, dia isyarat saja. Ada kalanya begitu. Tak apalah. Babul muhrim yu'addibu ghulamahu. Bab muhrim, orang yang berihram mendisiplinkan hambanya, boleh ke tidak. Jadi termasuk dalam larangan Allah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Adakah termasuk dalam hal tu? Dan kalau dia buat tu kesalahan tu, adakah kena kafarah ke, kena fidyah ke, kena gapo ke? Ni Imam Abu Daud juga ambil daripada Ibnu Hanbal. Yani Imam Ahmad bin Hanbal lah. Salah satunya, satu lagi Muhammad bin Abdul Aziz, dan seterusnya
Kena ingat dalam sanad dia tu akhbarana Ibnu Ishaq ada. Kena ingat orang yang dia tak kisah dengan Ibnu Ishaq ni kena semua dalam keadaan tak khabar. Tadi kita baca dah, tadi terjemah dah. Asma' raya keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nak buat kerja haji lah, sehingga apabila sampai di Arj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Kami pun berhenti. Aisyah duduk sebelah Rasulullah, aku duduk sebelah ayah aku. Jadi kenderaan Abu Bakar dengan kenderaan Rasulullah, hak bawa bagai-bagai dia tu, persiapan persediaan lah untuk perjalanan tu sama. Dibawa oleh seorang hamba. Hak tu duduk di belakang. Tunggu Abu Bakar duduk hitam mana? Tak sampai lagi dia sampai dari situ. Mana? Kau itu tak sampai. Tahu-tahu mari tak ada unta. Tak ada unta. Dia pun tanya, duduk mana unta? Hilang kata dia. Mari. Allah, seekor pun tak boleh nak jaga. Seekor pun hilang kata dia. Dia pun bahas. Abu Bakar pun bahas. Fatafiqa yadribu. Dia pun bahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kata apa, dia senyum. Tengok ni kata dia. Ni orang muhrim ni, orang berihram ni, apa kerjaan dia ni, tengok. Tengok ni apa kerjaan dia. Dia buat gapo ni. Bila-bila senyum gitu je lah. Dia tak kata gapo. Nabi sallallahu alaihi wasallam duk kata gitu. Cuma dia buat kesimpulan di sini, adakah hadis ta'dib, disiplin seseorang terhadap hamba dia itu masuk dalam firman Allah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj? Tak termasuk. Dia buat kesimpulan gitu. Tak termasuk. Sebab apa? Kalau termasuk, Abu Bakar tak akan berani buat lagu tu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tegur dah lah tu. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya sekat tu ya. Dia kata, tengok ni. Maka kiranya molek. Molek. Orang ihram ni duk kerja benda lagu ni. Bila-bila senyum gitu. Sekat tu je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Ma yasna yumi'u ila annahu la yanbaghi lil muhrim dhalika aidan. Yang ni tidak sayogianya, tidak molek lah orang yang berihram buat kerja lagu tu. Setakat tu. Dia tidak komen. Tetapi kita sudah tahu dah Syekh Khalil Ahmad ni dia kerah juga dengan Ibnu Ishaq ni. Jumpa dah tempat lain, kira-kira dia malah nak sebut dah lah. Tapi kalau dalam kitab Aunul Ma'bud, dia ada isyarat. Selepas kemukakan hadis ni, fi isnadihi Ibnu Ishaq, kata dia. Dia sebut dalam isnad hadis ni ada Ibnu Ishaq. Dia nak suruh beringat dah tu. Dia nak suruh beringat. Dia tidak kata saja orang lain, perawi lain ramai lagi, apa tak sebut. Dia sebut hal tu. Beringat sikit. Sesoalahnya dia kata gitulah cara pengarang kita hadis ni, kadang-kadang rekah gitu je. Dia kata dalam isnadnya ada Muhammad bin Ishaq. Bila Muhammad bin Ishaq, kita sudah tahu dah dia ni Syiah. Enggak Syiah, dia benci benar dengan Abu Bakar. Dia duduk situ. Jadi riwayat ini menyokong pendapat dia, fahaman dia. Mengikut kaedah, riwayat yang menyokong fahaman seseorang perawi ahli bid'ah tak boleh pakai. Sebab dia benci sangat pada Sayyidina Abu Bakar. Kalau dia tidak berat, dia tidak kata berat tu, takut orang tolak. Dia sipi-sipi pun lama-lama timbul banyak-banyak dah. Lama-lama banyak, jadi besar. Banyak dah kesalahan. Ni 1, 2, sebut lain. 3. Lama-lama jadi banyak dah. Dia tidak berat. Dia ingat je. Tapi di sebalik tu mana? Teruk lah. Teruk. Nabi SAW pula. So lah kita kata dengan Nabi pula, tak ada tegur, senyum. Orang nak pukul orang. Sedangkan di tempat lain dia tak suka pukul-pukul. Tak suka pukul hamba orang kapal, dia larang. Inikah pula dalam masa buat kerja haji. Apa makna fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj?
Tidak ada kata hudus. Tengok ulama, oleh kerana dia pakai, dia kata tak boleh kecek hudus. Supoh tak boleh lah. Abu Bakar tak supoh, dia bahaya saja. Dia Fusuk ni tak boleh lah, benda-benda yang fasik. Tak ada juga. Jidal bala, hak tu pun jenis kecek. Jadi kalau pukul tak apa. Ini sebab pasal apa? Pasal ambil kira. Kalau tak ambil kira selesai. Satunya ada Ibnu Ishaq. So bagi orang yang tak terima Ibnu Ishaq, dia tak sedar, tak sedut ayat ke mana-mana pun. Bagi orang yang tak terima Ibnu Ishaq, tak boleh pakai juga hadis ni. Sebab apa? Ibnu Ishaq meriwayatkan hadis ini secara an-anah. Cuba perhati. Ibnu Ishaq an Yahya bin Abbad an. Orang yang kata dia boleh terima Ibnu Ishaq ni dengan syarat juga. Kalau Ibnu Ishaq ni dia ada tasrih bitahdits ataupun bisama, baru boleh pakai. Dia kata haddatsana ataupun akhbarana. Serupa dengan Abdullah bin Idris kata akhbarana Ibnu Ishaq. Kalau Ibnu Ishaq kata akhbarana, baru boleh pakai. Syarat tu. Kalau dengan gini, hak terima dia tak boleh terima ni. Sebab apa? Kalau dia beriwayatkan secara anak-anak, tak boleh pakai. Orang yang kata boleh pakai tu pun dia tak boleh pakai. Di sini sekarang ni dia beriwayatkan secara anak-anak, tak boleh pergi. Lepas tu kalau kita tengok online, adakah orang lain royak lagu ni? Tak ada. Dah tak ada, dia seorang. Kalau dia seorang, ulama sepakat hak terima dia sekala terima. Kalau tafarrud Ibnu Ishaq, tak boleh pakai. Tengok berapa perkara sudah ada. Beberapa perkara sudah ada. Tak boleh. Gimana pun ada dia. Bila ada dia, ni orang panggil tafarrud. Tafarrud Ibnu Ishaq, semua tak boleh pakai. Ibnu Ishaq boleh pakai kalau dia tidak bertafarrud. Kalau dia tidak seorang royak benda tu, orang lain pun ada royak juga. Tapi kalau dia seorang, tak boleh. Jadi beberapa sebab untuk kita tidak boleh terima hadis ini. Beberapa sebab. Nampaklah saya nak Bakar tak erti, tak faham Quran. Jadi fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, tak termasuk dalam. Dia tak faham. Yalah belaka dalam tu. Walaupun tak kata pun. Tak ada sebut sini. Saya nak Bakar supoh dia ke? Tak ada. Cuma dia pukul. Pukul tu pun berat dah juga. Tak boleh. Sebab dia kalau Syiah ni cari peluang je. Nak mudah, nak buruk sebanyak mungkin. Kalau dia tak boleh banyak sikit pun tak apa dah. Nak kurang kelebihan Abu Bakar, nak kurang, dia akan adalah unsur-unsur tu. Dan mengikut kaedahnya, kalau seseorang perawi itu meriwayatkan hadis yang menyokong fahaman dia, ya sesuai dengan fahaman dia, tak boleh pakai. Ni menyokong fahaman dia. Sebab dia nak menguduh sama Abu Bakar, dia benci kepada Abu Bakar. Dengan sebab itu kita tak boleh pakai. Mungkin unta tu hilang, ada berlaku. Mungkin apa di barang Nabi SAW tu sekali dengan Abu Bakar tu, mungkin juga. Sekarang tu tak apa. Tetapi berdasarkan riwayat lain ada sebut barang Nabi duduk atas unta lain, tak ada unta tu. Sini sebut sekali, canggah ada situ. Misalnya misalnya di sini Syekh Zakaria buat ta'liq nombor 1 daripada buku surat 39 bawah. Dia kata zimalah Abu Bakar dengan zimalah Rasulullah tu sama. Yang ni kenderaan yang bawa barang-barang dia tu sama. Sedangkan yang muskilnya dalam riwayat Bukhari, hak tidak ada riwayat Ibnu Ishaq. Dia kata zamilatahu alaihi salam kanat naqatahu fi babil hajj ala ar-rahl. Barang-barang Nabi duduk atas unta dia tu. Apa dia kata sini atas unta? Kursi dengan Abu Bakar ada. Situ salah, canggah dengan hal tu. Apabila bercanggah dengan hal lebih sahih, tak boleh pakai. Babur rajul yuhrimu fi thiyabihi. Ini bab
orang yang berihram dalam pakaiannya. Dia pakai biasa, hak itulah dikira sebagai ihram. Ataupun satu lagi, dia pakai pakaian dia terpecah pakaian dia tu, dia pakai ihram ke atas, boleh jadi juga. Ataupun maksudnya orang yang pakai ihram dia anggap pakaian dia hak biasa yang berjahit itu, hak tu nak dipakai sebagai ihram, boleh ke tidak? Ada beberapa perkara lah di bawah bab ini. Ini riwayat daripada Safwan bin Ya'la bin Umayyah, daripada ayahnya Ya'la, bahawa ada satu orang pergi berjumpa dengan Nabi SAW ketika Nabi SAW berada di Ji'ranah, ataupun orang kata juga Ji'ranah, tetapi yang lebih sahihnya Ji'ranah. Orang itu ada kesan khaluk, sejenis wangian pada di sini, kalau kita tengok di sini, pada tubuh dia. Nampak? Boleh jadi baju dia terbuka sini ke, nampak sini, ataupun mana-mana bahagian nampak di tubuh dia. Awqala sufrah, ataupun warna kuning. Wangian itu kalau dicomor kan, jadi kuning nampak. Wangian itu dia bukan air wangi, tidak ada warna, tidak. Ni lah kalau kita lah ni pun, kalau orang buat klip Mekah tu kan, air wangi Salma tu, bekas tu kena baju kalau putih jadi kuning misalnya. Wangi-wangi alam itulah ada warna, selain daripada ada bau, ada warna. Wa alaihi jubbatun, dan dia pakai jubah, seseolahnya warna saat ni apa ni, wangian itu di tubuh, bukan di baju dia, berdasarkan hak ni, riwayat ni. Tapi ada banyak lagi riwayat yang lain menyebutkan di baju dia tu pun ada juga. Kira-kiranya di baju dan sapa ke bawah kena juga tubuh dia. Untuk nak apa dia, kita terima semua riwayat itu. Dia pun kata, dia tanya, bagaimana engkau akan suruh aku buat dalam umrah aku? Jadi siapa orang ni hak pergi jumpa dengan Nabi SAW ni, siapa orang ni? Ulama kalau boleh dia akan cubalah pastikan siapa dia orang. Ada kalanya dia kata tak tahu siapa dia. Tapi di sini Hafiz Ibn Hajar kata, saya tidak, lam aqif ala ismihi, saya tak tahu nama dia, tetapi kata dia, yang ini berdasarkan hak dia sendirilah, dia tak boleh pastikan. Tetapi Ibn Fathul ada sebut, dia sebut ni nama orang ni ialah Atha bin Munyah. Dan dia kata dalam syarah Tok Guru kita Sirajuddin Ibnul Mulaqin, ada sebut bahawa orang ni boleh jadi dia ni, orang ni Amar bin Sawad, boleh jadi. Tapi berdasarkan riwayat Tahawi, orang ni kalau pergi berjumpa dengan Nabi di Ji'ranah ni ialah Ya'la bin Umayyah, yang ayah kepada perawi kita Safwan bin Ya'la bin Umayyah. Cerita ni sendiri, Ya'la. Buktinya hak mana? Hak Imam Tahawi kata gitu tu, Ya'la ni kan, riwayat ni diriwayatkan oleh Safwan bin Ya'la bin Umayyah. Ya'la ayah Safwan. Ni Tahawi dengan sanad dia mari hadatsana Sulaiman bin Syu'aib dan seterusnya daripada Qatadah, daripada Atha bin Abi Rabah, anna rajulan yuqalu lahu Ya'la bin Umayyah ahrama wa alaihi jubbah. Dia sebut ni Ya'la bin Umayyah, dia berihram dan dia pakai jubah. Nabi SAW suruh pecah jubah, suruh pecah tu. Jadi ada ulama kata sebab wangi-wangian tadi, ada yang kata tidak sebab tu, sebab pakai baju dia, jubah tu dia berjahit, tak boleh tu dia suruh pecah, tidak sabit wangi-wangian tu. Kalau dipakai sebelum ihram,
Wangi-wangian dipakai sebelum sebelum berihram. Dia pakai di tubuh dia. Lepas pada tu dia pakai ihram. Tak apa mengikut jumhur ulama. Lepas pakai ihram tu dia tak boleh. Walaupun ada juga orang kata tak boleh, biarlah. Kita kata jumhur ulama kata boleh. Yang ni supaya di sini kalau dia pakai sebelum dia berihram lagi, tidak jadi masalah kalau mengikut jumhur. Tetapi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pecah tu sebab baju dia tu berjahit. Baju tu tak boleh pakai. Tu suruh pecah. Tapi ada yang faham Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pecah tu potong bau asal ni tu lah. Itu ia jadi beza pendapat tu. Wa alaihi atharu khaluq, dan pada dia tu, pada tubuh dia tu ada kesan khaluq berdasarkan riwayat yang kita baca. Hak akhir sekali. Wa alaihi jubbah, dia pakai jubah. Wa huwa musaffir lihyatahu, dan dia mewarnakan janggut dia dengan warna kuning. Dan rambut dia, kepala dia pun gitu juga. Yang ni dia pakai inai. Inai itu pun di kalangan Arab dia sudah kira wangi-wangian dah juga, bau dah juga. Selain daripada ada warna dia, ada bau dia, tak boleh juga. Wa alaihi, kira-kiranya alaihi di sini atas tubuh dia, bukan wa ala jubbatihi, tapi wa alaihi. Jadi dhamir ni balik kepada orang itu sendiri. Yang di tubuh dia lah. Bukti tubuh dia seperti kita baca saat ni, hak akhir saat ni, dia menguningkan janggut dia. Janggut tu diri dia lah, tubuh dia lah, kepala dia. Ataupun kena di sini ke, dekat bahagian atas dada dia tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak, boleh jadi berlaku. Tetapi berdasarkan riwayat Bukhari, alaihi qamisun fihi atharu sufrah, dia pakai baju yang mana pada baju dia tu ada kesan kuning, wangi-wangian. Yang ni di kesan kuning tu bukan pada tubuh dia, tetapi pada baju dia. Sebenarnya kita boleh pakai belakang, hak ni pun boleh pakai juga. Di baju pun yalah juga, ada juga. Di tubuh dia, di janggut, di kepala dia, di dada dia tu pun ada juga. Menunjukkan kena juga di tubuh dia tu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh basuh. Kalaulah di baju dia saja pada suruh pecah, apa suruh basuh, tak payah. Dan muka baju memang tak boleh pakai pun, kena pakai kain hak tidak berjahit. Jadi pecah saja sudah cukup. Dan apa makna basuh ni ada dalam riwayat hak kemudian ni Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh basuh. Suruh basuh tu menunjukkan lekat di tubuh dia. Khaluq ini adalah wangi-wangian yang dicampurkan dengan za'faran, salah satu bahannya. Za'faran itu menjadikan kuning, warna kuning, dan dia bau wangi juga. Za'faran, za'faran ni dia jadi bahan pewangi dalam air wangi apa tu orang bubuh juga, dalam makanan pun orang bubuh juga. Macam nasi biryani tu nak suruh kuning-kuning tu, putih kuning campur-campur tu, dia bubuh za'faran itulah. Bila ni bubuh za'faran tu mahal kalau tempat kita. Jadi orang bubuh sumber, orang bubuh sumber kuning lah. Hak sebenarnya asalnya kalau nasi biryani tu orang bubuh za'faran lah, sebab bau dia tu bau wangi. Kalau sumber tu jadi bau lagu lain lah, tidak bau asal dia. Jadi khaluq ni sejenis wangi-wangian yang dicampurkan dengan bahan za'faran, hak tu jadi kuning. Jadi bukan warna kuning tu yang dilarang, tak, sebab bau. Bau tu bau wangi. Tak boleh. Sebab beberapa hari tu nak suruh dalam keadaan biasa, biar manusia ni ada kan hak senang, hak kaya sangat, tak ajing. Tak air wangi, tukar air wangi ada macam-macam air wangi. Dalam jamban ada air wangi lagi. Banyak air wangi. Jadi duduk dalam air wangi, tidur bangun dalam air wangi, nak suruh dia berasa.
Itulah pergi haji nak suruh berpuasa lah. Kehambaan dia, manusia dia. Nak suruh biasa dia supaya orang lain juga. Kalau tak pakai air wangi, tu biarlah bau tubuh tu. Barulah berasa serupa dengan orang lain. Rendah diri, barulah berasa sebagai hamba. Tak ada lah kebesaran hak palsu tu. Pakak-pakak kau gapo kau lain tak ada. Itu tujuannya. Tak sebui sat ni. Jadi kalau bui tu kan sedaplah pakak. Baju kau gapo kau badi tunjuk pula sana. Sedangkan tak sih tunjuk nak menunjukkan kehinaan, kerendahan manusia tu. Jadi belah mana-mana siapa pun raja sekali pun kena pakai lagu tu. Tak boleh hak berjahit, hak wangi, tak boleh. Paling boleh pun sebelum pada pakai ihram, paling boleh. Tak main beberapa hari duduk dalam ihram ni, jadi hilang juga tu. Jubbah tu Nabi SAW suruh pecah apa? Sebab dia berjahit, pakaian berjahit tak boleh. Dan khaluq tu Nabi SAW suruh basuh apa? Faghsil anka athar al-khaluq, basuh kesan khaluq ini daripadamu. Apa suruh basuh? Sebab dia sebagai pewangi ataupun air wangi. Sebab tu tak boleh. Jadi air wangi kalau terus selepas ihram tu duduk bau tak boleh. Selepas pakai ihram terus duduk bau lagi. Ini mengikut Imam Malik dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Tapi mengikut jumhur, dia kata tak boleh suruh basuh macam hadis-hadis ni. Dia kata ini sudah mansukh dengan hadis Aisyah yang lebih sahih. Ada dalam Bukhari ke apa, Aisyah pakai wangi-wangian pada Nabi SAW sebelum pakai ihram. Bahkan wangi-wangian dia tu jenis macam bedak gitu, melekat sikit-sikit. Ada nampak sinar-sinar jenis bahas sinar di dahi dia, dekat belahan rambut dia tu dia pakai. Nabi SAW pakai. Lepas pada tu duk bau lagi, tak apa. Jumhur ulama pegang dengan hak tu lah. Hadis-hadis seperti ini mereka kata sudah mansukh. Ada juga ulama yang mengatakan ya Nabi SAW suruh basuh ni sebab dia pakai wangian yang muza'far, yang dicampurkan za'faran. Kalau tidak za'faran tak apa, sebab kalau za'faran tak boleh, dia khusus dengan perempuan. Perempuan tak apa. Sebab tu bukan tak boleh. Moga dia pakai ni sebelum daripada dia pakai ihram. Dia ingat dengan pakai jubah lagu tu ihram adalah boleh dah. Rupanya tak kena. Tak kena. Jadi hak Nabi SAW larang suruh basuh tu dengan sebab ada za'faran dalam bahan. Sedangkan za'faran ni wangian yang khusus dengan perempuan. Khusus dengan perempuan. Jadi kita kata za'faran tak tahu mana dah. Len ni orang pakai air wangi dia ada hak khusus juga. Kita pergi kedai tu, ni bahagian untuk lelaki. Ya? Ni bahagian perempuan. Lagu tu lah juga dia, kalau kita balik kepada asal, maksud Nabi SAW tak sebui itu tidak nanti za'faran. Cuma za'faran itu dia pakai oleh orang perempuan pada masa tu. Kalau pada masalah yang khusus dengan orang perempuan, Nabi SAW tak bui asas dianya, dia balik situ. Tak bui ke orang lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Hak tu hak sebenarnya. Ikutlah apa bentuk. Kalau dalam wangi-wangian ada orang lelaki ada perempuan, mana orang lelaki jangan pakai lah orang perempuan. Orang perempuan jangan pakai orang lelaki. Dia takut tukar. So, yang keduanya nak suruh lelaki dengan perempuan ni berbeza. Dia tak siwi serupa, tak siwi hajar umat dia serupa dalam segala benda. Bukan pakai kasut saja, kasut perempuan, kasut lelaki. Tapi ada juga jenis-jenis kasut selipar yang boleh dipakai oleh kedua-dua jenis. Kalau lagu tu tak apa, tidak khusus. Kalau hak khusus. Dan ini cerita za'faran, dia tak tahu mana sebab dia pakai za'faran. Kita kata jadi duk cerita benda tak ada. Dah. Maksud dia tu kita kena tengok. Wangi-wangian ni untuk siapa dia? Siapa kelon ni ada hak tu.
Walaupun tidak zafaran pun tak boleh juga kan? Tak boleh juga. Kalau untuk lelaki, kalau untuk perempuan, perempuan saja. Dia tak serupa sebenarnya. Jadi dia kikih habis lah semua benda-benda lain lah. Cara Nabi SAW bila dia tak suka kepada sesuatu, dari semua sudut kepung, semua tak boleh. Kok ni tak boleh, kok ni tak boleh, semua sudut tak boleh berlaku. Misalnya hak ni, misalnya pakaian merah, orang perempuan pada masa tu pakai merah. Tapi kalau sudah dalam masyarakat tu, dia bergantung kepada uruf juga tu. Ini menunjukkan Nabi SAW mengambil kira uruf juga. Mengambil kira uruf yang dipakai dalam usul fiqh. Ada satu ketika orang pakai hak merah ni, orang perempuan saja. Dia tak boleh. Tapi oleh kerana benda tu bukan sama, boleh jadi berubah keadaan. Dia sendiri ada pakai hak merah, dia sendiri ada pakai. Menunjukkan bukan warna tu yang dilarangnya sebenarnya, tetapi uruf khusus dengan perempuan kau, khusus dengan lelaki kau, dia tak serupa tu je. Ini menunjukkan hadis ni, lagu mana kau nak suruh aku buat dalam umrah aku ni, umrah. Nabi SAW pun senyap. Sahabat-sahabat faham kalau dia senyap. Dia senyap. Biasanya kalau senyap tu merah lah muka. Merah muka. Ada kalanya berdengkur, ada kalanya berdengkur. Lepas pada tu bila selesai, ini dia sebutkan surriya anhu, falamma surriya anhu, bila berhenti kedatangan wahyu kepada Nabi SAW tu, dia pun tanya, mana tanya saat ni tentang umrah tak? Orang tu pergi dah, pergi. Dan mungkin dia tak jawab. Sahabat-sahabat ni pahadah. Nabi SAW di banyak perkara, terutamanya dalam perkara ibadat ni, dia tidak sendiri. Pahadah ni daripada Allah SWT melalui wahyu sampai kepada dia. Bila selesai tu dia pun tanya. Lepas tu orang tu pun marilah, kira-kiranya mari, dia pun royak gini-gini. Hadis ini menunjukkan bahawa apa yang dinamakan wahyu tu tidak mesti Quran. Hak mari wahyu, dia senyap, hak tu ada dalam Quran? Tak ada dalam Quran. Royak tak boleh pakai lagu ni, lagu ni, lagu ni. Hak berjahit ke apa, tak ada. Menunjukkan hadis ini pun kita kena pakai lagu tu juga. Kena pakai sebagai wahyu juga, tapi kedudukannya tidaklah setara Quran. Dari segi tak boleh dipertikaikan langsung, tak ada khilaf ke apa, tidak lagu tu kedudukan hadis. Tetapi asas dia tu, kalau yang betul-betul tepat, tu memang wahyu. Tapi dalam masalah ni boleh dikatakan ada sebut belaka ni, hak ni mana bukan sesuatu hadis, banyak hadis. Tak boleh pakai hak jahil, hak begitu gini. Nabi SAW kata, buatlah dalam umrahmu seperti engkau buat dalam haji. Seseolahnya dia sudah buat haji. Ni jumrah apa ni? Ni orang panggil umrah ji'ranah. Apa ni? Bila? Pada tahun yang ke-8. Pada tahun yang ke-8 ni tidak buat haji lagi. Buat haji pada tahun yang ke-10. Dan Nabi SAW buat haji sekali ya, pada tahun yang ke-10. Umrah 3 kali. Salah satunya hak ni, orang panggil umrah ji'ranah. Ni apa yang Nabi SAW kata, buatlah dalam umrahmu tu supaya mu buat dalam haji, dalam haji. Sedangkan dia tak ajar lagi haji tu lagu mana, tak berlaku lagi. Ini peristiwa sebelum daripada haji wada' tu, tahun yang ke-10. Macam mana dia kata, lakukan dalam umrahmu apa yang kau telah lakukan, ma sana'ta fi hajjati. Seseolahnya dia sudah buat haji. Bahawa orang lain nak buat haji tanpa Nabi, dia nak tahu lagu mana, betul ke tak betul. Dengan sebab itu dia kena tengok. Dia hadis ni tidak serupa dengan Quran. Kalau Quran lagu tu, hadis tidak lagu tu. Hak saat ni jadi khilaf ulama kata gini, ulama gini tu.
Dan tak apa kalau hak ni tak saya pakai, hak ni tak apa, dia nak pakai hak ni, dia tidak serupa Quran. Ada beza ada kali. Misalnya di sini, kalau kita tengok dalam syarah, ni pada buku surat 42, kalau pakai kitab samalah. Wasna' fi umratik ma sana'ta fi hajjatik. Wa lafzul Bukhari, kata dia. Lafaz Bukhari tidak lagu tu. Lagu ni. Wasna' fi umratik ma tasna'u fi hajjatik. Bukan ma sana'ta. Kalau sana'ta, mu telah buat. Ma tasna'. Kamu lakukanlah dalam umrahmu apa yang kamu lakukan pada haji, dalam haji. Pada kalau kata lagu ni pun tidak menunjukkan telah lakukan, dia tak buat lagi. Tapi yang dalam haji, lagu mana? Dia tidak buat juga. Kalau kata dengan PM mudhari' lagu ni, dia tidak buat juga lagu. Jadi apa makna Nabi SAW kata lagu tu? Kira-kiranya Nabi SAW sudah ajar dah, royak dah. Bila tu ayat tentang haji, tentang apa ni, dia royak dah, gini-gini, banyak perkara dah dia royak. Kira-kiranya tahu dah lah. Dia suruh buat sumpah haji tu yang dipelajari lagu mana? Lagu tu. Ini umrah tak ada beza dengan haji dari segi kebanyakan perbuatannya tu, kecuali ada beberapa perkara. Lepas tu dalam lafaz Muslim gini bunyi, wa ma kunta sani'an fi hajjatik fasna' fi umratik. Apa yang engkau lakukan dalam haji, kira-kira sudah diajar dah tentang haji itu, lakukanlah pada ketika melakukan umrah. Tu beza dia, lafaz dia tak serupa. Padahalnya daripada orang yang sama, daripada orang yang sama. Menunjukkan orang ni tahu dah kerja haji tu sebelum tu. Sebab itu Nabi suruh dia rujuk kepada pengetahuan dia tentang haji tu, serupa. Dia tahu dah. Tapi ada juga pendapat lain yang mengatakan lagu lain pula. Misalnya Ibnul Arabi, dia kata seolah-olahnya Nabi kata gini ni sebab dia tahu dah zaman jahiliyah pun sudah ada dah peraturan-peraturan yang tidak Nabi SAW ubah dah. Lagu tu dah ada, setengah-setengah tu tahu dah. Di zaman jahiliyah, yakhla'una ath-thiyab wa yajtanibuna at-tib fil ihram idza hajju, wa kanu yatasahaluna fi dhalika fil umrah, fa akhbarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna majrahuma wahid. Ini kata Ibnul Arabi. Nabi SAW kata tu haji, yani orang-orang jahiliyah tahu dah haji ni lagu mana. Dia tidak serupa dengan keadaan biasa. Puak-puak dia pun kalau haji, dia pecah baju hak biasa ni, pakai lagu lain, hak khusus. Jadi dia tidak pakai wangi-wangian. Maknanya dalam umrah ni pun lagu tu lah. Kamu ni pakai super biasa ni. Sedangkan semasa jahiliyah orang tak pakai lagu ni, jubah lagu ni dengan wangi-wangian ni, kamu pakai lagu ni. Sedangkan semasa jahiliyah orang tak pakai lagu tu. Dia merujuk kepada amalan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah pun orang tak pakai juga kan doa kerja haji. Cuma oleh kerana dia buat umrah, orang zaman jahiliyah ni dia bermudah-mudah dalam masalah umrah. Kalau haji, memanglah dia jagalah benda-benda tu, tak pakai air wangi, tak pakai pakaian berjahit misalnya. Tetapi kalau umrah dia tak cara mana. Nabi SAW ayat sini serupa dengan haji. Haji tu maksudnya yang dikerjakan zaman jahiliyah, macam tu. Bukan nak ayat dia ajar dah, serupa dia ajar dah. Kalau dia kata kamu buatlah umrah kamu serupa aku ajar tentang haji, tak apa, senang lagu tu. Itu menunjukkan dia ajar, jelas lagu tu. Ini pendapat Ibnul Arabi. Lepas tu riwayat seterusnya daripada orang yang sama, cerita tadi juga, cuma dia kata pecah jubahmu. Dia pun pecah. Pecah kok mana? Pecah kok kepala, kok atas. Ya ada kan, pecah dia boleh jadi kok bawah. Kalau kacing boleh buka sini, pecah kok ni. Tapi kalau hak jenis bulat gini, tekuk bulat gini, sama ada kok atas atau kok bawah. Dia sebut kok atas ni takut-takut jadi tak boleh, jadi tudung kepala. Semua dengan tak boleh payung, semua dengan tak boleh pakai kepiah ke apa. Takut termasuk dalam lagu mana? Nak ayat tak apa. Sebab dia bukan pakai tu, dia lalu saja je. Nak pecah
Kalau jinak nak pecah kat mana? Pecah kat bawah tak muat, setengah-setengah tu. Susah. Pecah kat atas lah. Pecah kat atas ni tak apa, walaupun semetar tuduh kepala dia. Tidak termasuk di dalam hak Nabi SAW larang, tak boleh pakai sokok, tak boleh pakai gapo tu, tak termasuk dalam tu. Itu faedah riwayat yang kedua ni. Dia ada sebut dia pecah tu pecah kat kepala, kat atas baju. Pecah ni pecah gini ke, hak ni tunggu duduk alik atas ke, ataupun ambil alik bawah ni. Pecah gitu ke, tak cara lah. Asalkan pecah kat atas. Hak tu tak tahulah dia pecah pergi sini ke, hak tu tak tahulah. Aku ni ke betul gitu ke, ataupun dia ambil alik bawah ni. Jadi terbaliklah. Dia tak ada sebut, cuma pecah kat atas tu je. Apa yang gomo sebut pecah kat atas, takut-takut orang kata seperti tu. Tak boleh. Sedangkan sini tak termasuk. Riwayat daripada dia lagi, Nabi SAW suruh pecah selalu, suruh pecah naz'an, dan suruh mandi. Bukan mandi di sini maksudnya basuh. Wa yaghtasila hakadha fi an-nusakh al-mawjudah min bab al-ifti'al. Ini kepada hak mengaji nahwu sarah mustahab. Dia kadang-kadang bahasa Arab ni gitu. Macam di sini yaktasil asal makna dia mandi. Dalam kebanyakan nuskhah hak ada ni lagu ni lah, bab ifti'al. Tetapi Baihaqi mengemukakan riwayat ini daripada Abu Daud juga, Imam Abu Daud juga, dengan sanad ni juga. Di dalamnya, dalam riwayat Baihaqi, hak dia ambil daripada Abu Daud dengan sanad ni gini. Gini bunyi, ya wa yaghsila marratain aw thalathan. Yaghsila, bukan yaghtasila. Dan dia basuh 2 kali ataupun 3 kali. Hak ni lebih sesuai dengan keadaan. Bukan suruh mandi, suruh basuh. Dan hak ada dalam nuskhah Abu Daud dengan bab ifti'al, kalau ini mahfuz, kalau hadis ini mahfuz, pada betul lagu ni lah, mahfuz daripada tashif nusakh, daripada kesalahan penyalin, tidak kesalahan penyalin lah kita kata. Memang betul kalau lagu ni. Sama ada yaghtasil di sini dengan makna yaghsil, basuh. Yaghsil athara at-tib an thawbihi atau badanihi. Boleh jadi juga dengan makna dia lah, makna asal lah. Yaghtasil dengan makna mandi. Fa'ala hadha takunu izalat at-tib an badanihi faqat. Bermakna hak ni nak suruh hilang, menghilangkan wangi-wangian itu daripada tubuh dia sajalah. Bukan kerana najis benda tu tak, tapi kerana benda ni tak boleh dipakai pada ketika ihram, air wangi ataupun wangi-wangi yang lain, tak boleh. Bukan kerana najis, tidak, tapi kerana tak boleh. Jadi nak cerita di sini, ada kalanya dia dalam kitab dalam kitab-kitab fiqh, kadang-kadang dia sebut tathhir misalnya dengan makna tatahhur. Misalnya dia ada guna beza-beza gitu. Misalnya yaghtasil dengan makna yaghsil, tidak semesti yaghtasil itu kita pakai dengan makna asal dia. Ada kalanya tidak gitu. Macam di sini, kalau kita pakai yaghtasil dengan makna yaghsil, tidak bercanggahlah dengan riwayat yang lain. Tapi kalau kita pakai yaghtasil ini tidak dengan makna yaghsil, jadi bercanggah, jadi macam mandi. Ada kesuruh mandi. Mungkin kita kata, ya kalau sampai tak pandai dengan basuh, kena mandi. Maksud asalnya nak suruh hilangkan bauan tu je. Boleh lah kalau lagu tu. Tu dia kata, kalau hadis ini mahfuz dengan lafaz ini, tidak ini kesalahan penyalin, maka adalah makna dia yang tersendiri. Tetapi soalnya apa yang Baihaqi tu riwayatkan daripada Abu Daud juga dengan sanad ni juga tu, tidak yaghtasil tapi yaghsil. Inilah menyokong pendapat orang yang mengatakan yaghtasil di sini bukan dengan makna mandi, tapi dengan makna basuh. Tak caralah kok mana-mana bermaksud Nabi SAW nya nak suruh hilangkan benda tu, sama ada dengan basuh, kalau pandai dengan basuh, ataupun dengan mandi. Kalau tak pandai dengan basuh, seluruh tubuh lah mandi. Jadi kedua-duanya boleh dipakai sebenarnya. Seterusnya riwayat daripada dia lagi,
Ada seorang lelaki dia. Ini menunjukkan kalau kita nak kecek kita sendiri, tapi kita royak. Ada satu orang tu, dia gini. Sebab kita segan lah, malu nak royak. Sebab berkenaan dengan kita sendiri, boleh tak apa. Tidak orang panggil pelawak tu lagu tu. Tidak orang panggil bohong. Tidak. Padahal dia sendiri dah apa tak kata saya lah gini. Kalau kata saya tu tegas sangat, dia pun serah malu juga misalnya. Ataupun tak saya royak, tak apa, nak guna ada satu orang gini. Padahal dia ada, tak apa. Serupa juga tadi, cuma dia pakai jubah dan dia mewarnakan, pakai warna kuning pada janggut dan kepala dia. Warna kuning yang biasanya dipakai oleh orang-orang Arab pada masa itu sampai ke Lon ni pun, iaitu dia warna daripada daun inai. Dia pakai daun inai saja. Kalau daun inai saja, kalau tidak campur dengan katm, sejenis tumbuhan tak campur dengan tu, dia akan kuning. Tapi kalau campur dengan bahan lain, ada dalam hadis dia sebut dia campur inai dengan campur katm. Bila campur tu dia tidak jadi kuning, dia jadi ala koko sikit, ala hitam. Kalau bubur banyak lagi dia jadi hitam. Boleh juga lagu tu. Tapi cerita orang ni memang dia inaikan janggut dia dan kepala dia. Dan inai itu termasuk dalam salah satu bau-bauan, wangi-wangian juga bagi mereka je. Tak boleh. Moga ada berihram ni tak boleh lagi. Tetapi bagi orang yang mengatakan boleh, dia kata hadis ini hadis hak dulu mansuh, dimansuhkan oleh hadis Aisyah. Tu jawapan ni. Kepada orang yang kata tak boleh, dia pegang dengar ni, dia kata tidak mansuh. Dia kata tidak mansuh. Lepas tu bab ma yalbasu al-muhrim. Sekat tu dah. Wallahu a'lam.